ni, kalau kamu nak anak kamu selamat, ikut arahan kami. Apa dia arahannya? Kamu jangan letakkan panggilan dia. Apa arahannya? Okey, sekarang ni sediakan wang tebusan dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Sindiket penipuan wang atau skamer semakin ligat mencuri duit orang ramai dengan pelbagai helah. Seorang bekas mahasiswi berdepan detik hitam apabila skamer menggunakan taktik penipuan parcel sebelum melakukan ugutan culik terhadap keluarga. Saksikan laporan jerat skamer disediakan wartawan Arisha Khalil. Sila tunggu sebentar, talian ini akan disambungkan kepada Ibu Pejabat Polis tertinggi. Halo, terima petang. Ada kita tak? Puan, nombor pasal tracking saya minta puan kata tak ada. Awak yang telefon saya mesti awak tak, awak telefon saya so awak tahu saya punya nombor tracking. Kalau tak macam mana awak boleh call saya? Saya nak tanya dulu kat dalam akaun bank cik ada berapa banyak? Kenapa nak tanya akaun bank saya pula? Kalau banyak, saya teruskan. Sekarang ni anak kamu ada di tangan kami. Okey. Kalau kamu nak anak kamu selamat, ikut arahan kami. Okey. Apa dia arahannya? Sekarang ni, kalau kamu nak anak kamu selamat, ikut arahan kami. Apa dia Kamu arahannya? jangan letakkan panggilan dia. Apa arahannya? Okey, sekarang ni sediakan wang tebusan dahulu. Jenayah ancaman cyber seperti sindiket kiriman bungkusan tidak wujud atau parcel scam antara ribuan kes penipuan yang direkodkan sepanjang tahun 2022 hingga kini. Taktik demi taktik digunakan apabila wang dijadikan sebagai taruhan. Baru-baru ini, sindiket tersebut dikesan menggunakan taktik ransom scam atau ugutan culik selepas memperdaya mangsa melalui parcel scam ke atas 3 ahli keluarga melibatkan ibu bapa dan anak perempuan. ...22 Ogos lalu, mangsa yang baru tamat pengajian sedang menonton televisyen sebelum mendapat panggilan dari sebuah syarikat kurier cawangan Perak. Waktu 22 hari bulan tu, dalam pukul 3 macam tu, saya dapat call. Dia kata ada barang yang tak dituntut. Saya memang ada barang yang saya tak ingatlah barang apa. Jadi saya minta kat dia, boleh tahu tak barang tu barang apa. Dia orang ada buat scan, ada barang-barang yang terlarang. Dia kata 5 keping IC, 5 keping pasport, 5 keping ATM card dengan 1 helai baju. So saya cakap lah, bukan barang saya dan bukan saya punya lah. Kemudian dia bacakan nama dengan IC, memang betul nama saya dan IC saya. Dia cakap kena buat laporan penafian. Bagi membuat laporan tersebut, suspek mendakwa akan menyambungkan panggilan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Perak bagi mendapatkan maklumat peribadi mangsa serta mengarahkan mangsa untuk berada di luar kawasan rumah dipercayai bagi mengelak campur tangan pihak ketiga. Dia suruh saya buka website IPD Perak sebab kan talian tadi daripada talian BNP. So dia orang cakap dia orang akan call lagi sekali guna nombor tu. Tapi depan tu 87. Belakang tu memang betul nombor IPD Perak lah. Dia orang mula soal saya, barang tu awak tahu tak barang tu tak boleh hantar katanya. Dia buat takut, memang betul-betul takut time tu. Sebab macam polis, dia ada bagi tahu minta nombor mak ayah, info adik-beradik. Lepas habis pada tu dia orang cakap laporkan ke IPD Bukit Aman katanya.
Kemudian diorang cakap nama saya ada dalam sebagai subahat untuk pengeluaran duit haram semua. Akibat ketakutan diugut individu disyaki menyamar sebagai anggota polis, mangsa mendakwa dia dipaksa merahsiakan perbualan bagi melindungi kedua ibu bapanya daripada ditahan. Diorang ada cakap saya ada buat pengeluaran RM10,000. Saya cakap saya tak ada duit sebanyak tu, saya hanyalah student. Start pada tu dia minta nombor mak ayah untuk jadi saksi. Kemudian saya cakap dia, kalau saksi bolehlah saya bagi tahu mak ayah saya. Kemudian dia orang marah, dia kata dalam siasatan jangan bagi tahu siapa-siapa, awak kena diamkan sebab macam akta kerahsiaan. Orang macam tak boleh, awak nak ke mak ayah awak bersubahat. Mak ayah awak pun akan disoal siasat juga. Sebelum mengakhiri perbualan, mangsa diarahkan untuk memaklumkan lokasi yang hendak dituju kepada suspek setiap 5 jam menerusi aplikasi Sembang Digital. Selepas mempedai mangsa, keesokan harinya pula suspek telah menyuruh mangsa untuk keluar dari rumah dan berada jauh dari pandangan keluarga. Suspek kemudiannya telah menyuruh mangsa untuk mematikan telefon bimbit dan mengeluarkan kad SIM selama 3 jam untuk menghalang ibu bapanya pula membuat panggilan kepada mangsa. Selepas anak saya keluar dalam 20 minit, saya terima satu panggilan telefon, nombor yang bermula dengan 011. Pemanggil tu dia terus menggugut. Dia telah dapat menculik anak saya dan anak saya berada di genggaman mereka dan dia dalam keadaan terdesak. Jadi dia perlukan duit RM100,000. Saya kata saya tak boleh transfer sebab saya memang tak ada duit. Lepas tu dia ugut juga, dia kata tak kira, dia nak juga. Saya kata walaupun RM1,000 pun dia nak. Saya kata bagi saya masa sekejap boleh tak nak bincang dengan suami. Dia marah saya, dia kata tak boleh letak langsung telefon. Dia akan sentiasa telefon melalui WhatsApp sampailah dia dapat duit. Bagaimanapun, ibu mangsa yang sedang cuti sakit selepas menjalani pembedahan mendakwa sempat berpura-pura pengsan untuk menghentikan perbualan dengan suspek dan mula menghubungi suaminya mengenai kejadian yang menimpa anak kedua dari 4 beradik itu. Bila saya telefon saya tu, masa tu saya tengah ni lah kan, kerja. Dia kata Kak Ngah diculik kan, dan dia pun nak duit. Jadi saya kata okey sabar dulu, kata okey relax dulu. Sekarang ni tahu tak Kak Ngah pergi mana? Tak tahu, dia kata. Dia keluar tadi, dia kata dia tak abang apa. Mau tanya pun dia kata dia ada kerja. Jadi saya kata okey tak apa. Okey abah balik. Jadi saya terus balik. Bila sampai tu balik, scammer tu duk cakap dengan isteri saya, bagi saya telefon. Bila saya telefon, dia ni siapa? Saya bapak dia. Ada apa-apa deal dengan aku. Aku bapak dia. Dia kata aku nak duit, dia kata. Suspek dikatakan bertindak seolah-olah mencederakan mangsa sewaktu perbualan berlangsung apabila ibu bapa mangsa menyatakan jumlah RM100,000 terlalu besar. Saya rasa benda tu real. Dia dia kata mak budak ni dia tak mau bagi kerjasama, pukul dia. Lepas tu saya dengar suara menjerit-jerit. Lepas tu saya mula merasakan yang benda ni macam, sebab yang bercakap pemanggil tu dia macam pengganas dan dia ada suara pukulan, ada macam memukul dan menjerit. Sebab mula tadi wife kata dia orang nak RM100,000 kan. Bila kata RM100,000, kita duduk terfikir cerita mana RM100,000 kan. Kemudian kalau dia kata dia nak duit, okey aku dekat RM1,000 je. Kalau RM1,000, okey RM1,000 pun RM1,000 lah. Tadi wife hang cakap dia ada RM1,000, dia kata. Jadi RM2,000 dia kata aku nak. Dalam hati saya fikir, kata daripada RM100,000 dapat RM2,000 ni kira bagus juga. Bagaimanapun, ibu mangsa sempat membuat panggilan kepada rakannya yang juga seorang anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda mengenai kejadian itu sebelum melakukan pemindahan wang kepada suspek. Saya sempat screenshot bagi nombor telefon dia dan kebetulan dia tengah cakap dengan suami saya, dia bagi nombor akaun yang kena transfer semua. Jadi polis tu sempat tengok,
ni sebenarnya puan scammer. Tetapi masalahnya kita tak tahu di mana anak saya berada. Tu. Jadi kita pun sempat keluar dalam 2000 sebab memang dah janji. Dia kata kalau dapat dia akan bagi tahu tempat anak tu. Ibarat beri betis nak peha. Suspek kemudiannya meminta lagi RM3,000 sebelum anaknya dibebaskan. Saya pun masuk duit. Bila masuk duit, dia nak tengok resip. Bila dia dapat dah, lepas tu ada Cina pula, ada suara Cina. Dia kata, 2,000 mana cukup? Dia kata, kita nak lagi 3,000. Lepas tu, saya dah nak angin dah. Dia kata, tadi hang janji aku macam mana? 2,000 hang nak lepas anak aku. Sekarang ni hang nak 3,000. Hang ni janji apa? Saya cakap sampai dia tak boleh cakap. Saya cakap, tadi hang janji kata nak lepas anak aku. Tadi hang macam mana janji hang lepas? Tadi hang dah janji kan? Hang janji aku tadi. Sampai saya menjerit-jerit. Lepas tu dia kata, tak apalah. Dia katakan sebabkan aku pegang janji aku akan lepaskan. Suspek memaklumkan anaknya berada di sebuah kafe kira-kira 5 km dari rumah mereka. Ketiga-tiga mangsa membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda setelah mendapati anak mereka sebenarnya tidak diculik. Siasatan masih diteruskan. Kita sekarang ni tengah mendapatkan dokumen-dokumen yang berkait dengan akaun yang telah ditransferkan duit tu, dan juga kita tengah dapatkan pemilik sebenar nombor telefon yang telah diberi tu. Kebiasaannya kes-kes yang seperti ini, duit tu memang tak dapat kembalilah. Setiap ibu bapa ni jangan mudah terpedaya ataupun terpengaruh dengan panggilan-panggilan telefon yang meminta ataupun menyuruh buat sesuatu. Pihak polis ke pihak custom ke, dia tidak pernah membuat menakut-nakutkan melalui telefon. Tak ada. Menurut ACP Zaidi, sehingga Ogos tahun ini, sebanyak 22 kes penipuan atas talian termasuk parcel scam melibatkan kerugian berjumlah hampir RM800,000. Namun resim scam menjadi kes pertama dilaporkan oleh keluarga berkenaan yang berlaku di daerah Kuala Muda. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, ASP Rahmat Fitri Abdullah, yang sentiasa menggunakan media sosial sebagai platform kesedaran kepada masyarakat, turut berkongsi pendapat mengenai jerat parcel scam ini. Ada satu situasi, ini tak banyak berlaku. Kebetulan kita memang ada order barang. Tiba-tiba ada delivery call. Barang kita sangkut ke, barang kita kena bayar ke. Nasihat saya, kena semak dulu, confirmkan. Jika awak tidak ada membuat apa-apa pembelian, tempahan, kenapa awak nak kena terima barang yang awak pun tak tahu, tiba-tiba suddenly orang call kata nak hantar barang. Tidak ada mana-mana panggilan telefon. Kalau panggilan daripada agensi A, tiba-tiba dia sambung ke PDRM. Itu scam lah tu. Dan bila awak dah tahu benda tu scam, apa tindakan yang patut buat? Awak tak perlu respon pun. Dah tahu kan benda tu scam. Perkembangan teknologi maklumat mendedahkan masyarakat kepada jenayah cyber apabila kerap melakukan urusan secara atas talian. Oleh itu, langkah berhati-hati perlu dijadikan amalan. Scammer ini mencuri data kita melalui media sosial kita dan juga link yang kita terima melalui mesej. Link yang awak tengok ada huruf berterabur. Tiba-tiba je dia ada huruf atau ada nombor campur-campur. Kita pun tak boleh nak baca. Itu link tu jangan tekan. Termasuk link yang ada tertulis huruf APK. You nak buat bayaran ke akaun individu, gunakan Semak Mio. Untuk you semak dulu nombor akaun tu. Ada rekod tak? Ada report polis ke atas nombor akaun itu atau tidak? Berapa banyak semakan pencarian ke atas nombor akaun itu? Itu dapat membantu awak. Pengalaman ini menjadi detik hitam dalam diri mangsa selepas terperangkap dalam jerat skamer sehingga mengganggu emosi serta menyebabkan kerugian. Menangis jugalah time tu sebab kita dah pendam seharian benda tu.
Kemudian pendam seharian, tak boleh nak bagi tahu orang. Lepas tu rasa macam aku tak bersalah, tapi kenapa aku rasa macam ni? Rasa macam benda kita tak buat tapi orang salahkan. Bila kita nak buktikan kita tak salah, dia macam itulah. Individu yang terlibat di dalam jenayah penipuan atas talian boleh disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun serta sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang anggota JPJ cedera selepas dirempuh seorang penunggang motosikal yang dipercayai cuba meloloskan diri daripada sekatan jalan raya di kilometer 28 Lebuhraya Seremban, Port Dickson. Selain 2 kes narai hitam yang masih aktif, penunggang berkenaan didapati mempunyai 8 rekod jenayah lampau. Saksikan laporannya bersama wartawan Aino Abdul Rauf yang turut berada di lokasi kejadian ketika menyertai ops khas pemantauan kesalahan motosikal yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan. Angkat badan dulu. Kaki angkat badan. Buntut angkat ke buntut. Sepanjang bulan September lalu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia telah melaksanakan operasi khas motosikal di seluruh negara. Ekoran peningkatan kes kemalangan melibatkan motosikal yang mencecah 16% setiap bulan. Susulan itu, ops motosikal turut digerakkan pihak JPJ Negeri Sembilan pada 17 September lalu bagi membendung kesalahan penunggang motosikal sekitar Negeri Sembilan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kita ada 2 lokasi. Satu di RRR Seremban mengalir ke selatan dan satu lagi di SPDH. Fokus utama kita adalah motosikal. Jadi dari segi kesalahan lesen memandu, LKM tamat tempoh dan juga kesalahan-kesalahan teknikal. Tepat jam 10 pagi, sekatan jalan raya dilancarkan di lokasi sasaran pertama yang terletak kira-kira 30 km dari Pejabat Cawangan JPJ Seremban. Ketika pemeriksaan, pasukan JPJ digemparkan dengan kehadiran seorang penunggang motosikal yang disyaki ingin meloloskan diri daripada pemeriksaan pihak berkuasa. Macam mana you tahu ada sekatan? Macam mana? Jadi ada orang pusing, dia bagi tahu saya, dia cakap ada roadblock depan. You tahu tak risiko you Dalam operasi jam 10 pagi ini, terdapat satu insiden di mana seorang penunggang motosikal cuba untuk melarikan diri lalu merempuh seorang anggota JPJ yang sedang bertugas. Hasil pemeriksaan, pihak JPJ telah mengesan 5 kesalahan terhadap penunggang motosikal tersebut. Antaranya adalah menunggang tanpa lesen serta cukai jalan kenderaan yang telah tamat tempoh. Penunggang motosikal berusia 25 tahun tersebut cuba menafikan tindakannya dan mendakwa brek motosikalnya tidak berfungsi lalu gagal berhenti di sekatan jalan raya terbabit. Nampak saya nak tertekan brek press dulu. Brek saya sangkut. Saya memang nak belok berhenti, tertekan tu press. Itu bukan tekan bang, torrent.
tertekan. Namun sebaliknya, hasil pemeriksaan pihak JPJ mendapati brek motosikal milik bapa kepada seorang anak itu berada dalam keadaan baik. Hasil semakan terhadap pengawal keselamatan ini turut mengesan 2 status senarai hitam JPJ di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang masih aktif. Motor apa? Motor abang. Motor abang. Memang apa, lesen tak ada? Lesen saya mati lama dah. Motor ada rotai lah? Motor rotai. Rotai mati lah. Berapa lama dah mati? Lama dah. 12. Keluarkan dokumen apa yang ada? IC, lesen, rotai. Tolong. Kau anggota ke apa ni? Sambut dah sana. Sambut dah sana. Kerja security. Pengawal keselamatan. Ni yang kau buat. Tolong tengok. Susulan kejadian itu, penunggang motosikal terbabit dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson dan diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Manakala, anggota JPJ yang dirempuh pula digegaskan ke Hospital Port Dickson bagi menerima rawatan susulan. Mari dengan dia tu. Mana hospital? Hospital tu. Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Shah Mohamad, suspek berusia 25 tahun yang ditahan mempunyai 8 rekod jenayah lampau melibatkan kesalahan jenayah dan dadah. Hasil semakan rekod lampau didapati suspek mempunyai 1 kesalahan melibatkan kes kecurangan motosikal dan 1 kes pecah rumah. Manakala untuk kes dadah mempunyai 3 rekod memiliki dadah dan 3 rekod memasukkan dadah dalam badan. Siasatan juga menunjukkan yang suspek pernah dikenakan hukuman sekatan langkah pencegahan khas LLPK di Pusat Pemulihan Akhlak Simpang Renggam pada tahun 2021 dan tamat tempoh pada 27 April 2023. Tambahnya, Mahkamah Magistrate Port Dickson telah mengeluarkan perintah tahanan reman terhadap suspek selama 4 hari sehingga 21 September lalu. Kertas siasatan telah dirujuk kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya Negeri Sembilan pada 20 September 2023 dan pihak TPR telah bersetuju untuk menuduh suspek di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiasaan menghalang penjawat awam. Ekoran itu, penunggang motosikal tersebut didenda sebanyak RM5,000 oleh Mahkamah Magistrate selepas tertuduh mengaku bersalah dengan sengaja menghalang tugas penjawat awam. Rentetan kejadian itu, kru 999 berkesempatan bertemu mangsa kemalangan terbabit di Pedas Negeri Sembilan bagi mendapatkan perkembangan terkini susulan nahas tersebut. Saya memang tak sempat lah nak buat apa. Memang orang kata tak boleh nak fikir lah masa tu. Dengar dia rem tapi dah jarak 10 meter. Bila dengar, kita pandang. Kita pandang memang otak pun orang kata tak boleh nak fikir apa dah. Memang kat situ. Tahu-tahu dah sampai. Dia kalau ikutkan, saya bukan menahan motosikal tersebut. Saya sedang menahan kenderaan kereta lah. Tapi dalam masa yang sama, dalam situasi tersebut, motor tu menuju ke arah saya dan saya hanya sempat menahan menggunakan tangan. Memang motor tu betul-betul tepat kena pada kaki belah kiri. Itu pun rasa sebab dah elak tu belah kiri. Kalau tak rasanya memang kena full lah. Bagaimanapun, anggota JPJ berusia 29 tahun ini tetap meluahkan rasa syukur kerana tidak mengalami sebarang kecederaan parah walaupun dilihat melambung ketika dirempuh penunggang tersebut. Lepas kena langgar tu memang saya rasa yang
tempat paling sakit dekat kaki lah. Kaki dengan belakang kepala ni. Pergi ke hospital, buat x-ray. Kaki setakat ni tak ada patah. Cuma dekat belakang bahagian kepala ni, tisu dalam kepala dekat bahagian belakang ni ada koyak sikit. Tambahnya, kejadian itu merupakan insiden pertama yang dialaminya sejak menganggotai pasukan JPJ 7 tahun lalu. Berita ini disampaikan pada pihak keluarga setelah saya sampai kat rumah. Sebab saya tahu bagaimana perasaan isteri, mak ayah saya. Kalau saya beritahu awal, mesti diorang akan rasa cemas, panik apa semua kan. Biar kita sendiri tahu dulu diri kita macam mana, and then baru kita sampaikan. Waktu diorang dapat tahu tu macam rumah saya, dia mengamuk lah, bebel. Dia kata macam mana semua ni boleh berlaku. Bila dia tengok video tu, dia memang agak marah lah. Dengan mak saya pula, dia dapat tahu bila tengok video tu, memang dia menangis-nangis lah. Meskipun belum sembuh sepenuhnya, bapa kepada 4 orang anak ini tetap bersemangat dan tidak serik untuk menjalankan tugas. Walaupun selepas kejadian tersebut berlaku, semangat saya tak pernah luntur lah. Saya tetap kat mana saya diletakkan, kat situlah saya akan bertugas. Tak kisah dekat luar ataupun dalam, saya tetap akan menjalankan tugas dengan yang baik. Bagi untuk rakan-rakan sejawat yang mana maupun agensi lain-lain, kita sedang bertugas, tugaslah dengan baik, utamakan keselamatan. And then jangan pernah takut dan gentar dengan pesalah-pesalah. Sementara itu, operasi sekatan jalan raya yang dijalankan bertujuan memberi kesedaran kepada penunggang motosikal supaya mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. JPJ menyeru orang ramai agar memastikan dokumen-dokumen penting seperti lesen memandu dan lesen kenderaan motor mereka masih berkuat kuasa sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Mereka juga perlu memastikan aspek teknikal kenderaan dalam keadaan yang baik serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya sentiasa patuh pada peraturan-peraturan jalan raya dan juga mengikuti arahan-arahan, termasuklah berhenti di sekatan-sekatan jalan raya bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Hasil operasi yang dijalankan, 37 buah motosikal telah disita manakala 371 notis saman dikeluarkan pihak JPJ kepada semua penunggang motosikal yang ditahan atas pelbagai kesalahan trafik di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Seorang pelancong wanita warga Singapura maut manakala 10 lagi mangsa turut tercedera apabila van persiaran yang dinaiki mereka terjunam ke cerun di Jalan Teluk Kumbar, Bukit Genting, Balik Pulau pada 24 September lalu. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Dalam kejadian jam 8.15 malam itu, mangsa Lee Kui Yam berusia 62 tahun maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. 9 lagi penumpang di dalam van tersebut termasuk 8 warga Singapura dan seorang wanita tempatan dipercayai selamat namun mengalami kecederaan pada leher, kaki dan tangan. Manakala pemandu van persiaran berusia 61 tahun turut tercedera akibat nahas terbabit. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 8.15 malam sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Balik Pulau digerakkan ke lokasi kejadian.
Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent Kamarul Rizal Jenal, kesemua mangsa dipercayai dalam perjalanan menuju ke hotel sebaik selesai makan malam di sebuah restoran di atas bukit terbabit. Ketika menuruni bukit, pemandu van warga tempatan dipercayai gagal mengawal kenderaan sebelum terbabas dan terjunam ke dalam gaung sedalam 6 meter. Susulan kejadian itu, 7 mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Balik Pulau, manakala 4 lagi mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang. Kesemua mangsa berusia dalam lingkungan 55 hingga 69 tahun dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baru-baru ini, rakaman berdurasi 1 minit memaparkan seorang pemandu kereta yang meletakkan kenderaannya di ruang parkir OKU mendapat perhatian netizen setelah tular di media sosial. Pemandu itu dilihat telah mematahkan wiper atau pengelap cermin kereta milik OKU berkenaan setelah menghalang kenderaannya. Tidak sepatutnya lah dia buat macam tu sebab dia pun bawa penumpang. Dia cari makan macam tu, tidak sepatutnya lah dia buat kenderaan orang OKU macam tu. Timbang rasa patutnya dia keluar dari parking tu, suruh orang OKU tu masuk parking. Itu yang sepatutnya dia buat. Jangan sekali-kali buat merosakkan kereta orang lain lah. Masyarakat kena prihatin sikit lah pada OKU kan. Negara kita ada undang-undang. Jadi benda tu dah salah. Kita buat salah. Lepas tu kita kurang ajar pula dengan tu kan. Merosakkan. Tambah pula OKU. Patutnya tak ada benda ni kan. Kalau kita tengok dalam video tu pun, tiba-tiba jadi marah tau. Keadaan tu kan. Something kena apa? Penguatkuasaan lah penting. Orang macam ni, kena tangkap umban masuk dalam lokap je. Bahawa orang lain tak berani buat tak. Video viral itu telah mengundang kemarahan dan kecaman netizen. Berikutan pemandu itu dilihat tidak bertimbang rasa dan sanggup menganiaya harta benda orang lain gara-gara mengikut perasaan amarah. Jika mengikut peraturan dan perundangan yang kita guna pakai, ianya adalah merupakan suatu kesalahan meletakkan kenderaan di dalam petak letak kereta khas orang kurang upaya tanpa kebenaran. Di bawah Perintah Pengangkutan Jalan, peruntukan tempat letak kereta MBPJ 2007 yang memperuntukkan kadar denda maksima RM300 Malaysia. Kalau ada saksi yang melihat atau mungkin dapat tahu plat kereta orang ini, bolehlah melaporkan kepada kita dan insyaAllah kita akan ambil tindakan sewajarnya. Kalau kita lihat bahawa petak-petak yang kita buat ini memang berdekatan dengan premis-premis yang untuk mereka mudah untuk mereka pergi dan sebagainya. Jadi kalau petak ini digunakan pakai oleh orang lain,
adalah menjadi satu kesusahan kepada golongan OKU. Masyarakat disaran untuk lebih cakna dan tidak sewenang-wenangnya menggunakan fasiliti OKU demi kesenangan dan kepentingan peribadi. Hari ini berjumlah 20,000, 21,000. Tempoh tunggakannya lebih daripada 8 tahun. Sebuah restoran elak membayar cukai taksiran sehingga mencecah nilai lebih RM21,000. Pemilik premis juga pernah memberikan cek palsu bagi melengah-lengahkan pihak berkuasa mengambil tindakan. Ikuti operasi yang dikendalikan pasukan penguatkuasaan Majlis Perbandaran Klang baru-baru ini. Majlis Perbandaran Klang telah menjalankan operasi bersepadu waran sitaan bagi mengambil tindakan kepada pemilik-pemilik premis atau restoran yang gagal menjelaskan cukai taksiran secara tegar di sekitar Klang Selangor. Sebuah restoran yang beroperasi 24 jam di Jalan Selat Selatan Pandamaran ini menerima waran sita kerana gagal membayar cukai taksiran yang tertunggak begitu lama. Pelbagai amaran dan notis dikeluarkan oleh pihak MPK sebelum ini, namun pemilik premis tidak mengendahkannya dan meneruskan perniagaan seperti biasa. Operasi sitaan yang melibatkan premis komersial kali ini turut disertai kaki tangan Jabatan Undang-Undang, Jabatan Kewangan dan dibantu oleh Jabatan Penguatkuasa Majlis Perbandaran Klang. Hari ini berjumlah 20,000, 21,000 tunggakan. Dan semakan rekod kita mendapati tempoh tunggakannya lebih daripada 8 tahun tunggakan. Majlis Perbandaran Klang ada mengemukakan bil cukai taksi setiap penggal, setiap penggal dan melalui notis E, dan setiap penggal itu kita bagi setahun 2 kali. Jadi tak ada isu notis tidak pernah dikabulkan, tidak pernah sampai kepada pemilik harta ini. Selaras dengan Seksyen 147 dan 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976, harta alih yang disita oleh Majlis Perbandaran Klang adalah 2 unit peti sejuk dan 1 unit meja stainless steel. Kesemua barang sitaan akan disimpan di stor Jabatan Penguatkuasa dan pemilik boleh membuat tuntutan dalam tempoh 7 hari dari tarikh sitaan dengan membayar keseluruhan tunggakan cukai taksir beserta kos tahanan barang tersebut. Sekiranya tiada tuntutan dibuat dalam tempoh yang diberikan, Majlis Perbandaran Klang akan menjual barang-barang sitaan tersebut melalui lelongan awam untuk melangsaikan tunggakan cukai yang ada. Menurut Timbalan Pengarah Undang-Undang Majlis Perbandaran Klang, Muhammad Azlan Abdul Malik, pemilik dikesan tidak menjelaskan cukai taksiran sejak 8 tahun yang lalu. Pelbagai pendekatan telah dilakukan oleh pihak Majlis Perbandaran Klang untuk menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah. Sebaliknya, pemilik pernah memberikan cek palsu kepada pihak MPK walaupun ianya telah melanggar undang-undang dan boleh diambil tindakan dengan kesalahan yang lain. Pemilik ini ada membuat permohonan untuk bayaran ansuran tetapi gagal mematuhilah apa yang dicadangkan kepada majlis. Kalau ikut sebakan kita ada isu pasal cek lah, ceknya tidak dapat diterima lah. Yang kita bagi pada pemilik adalah bulan 6, 27 hari bulan 6. Jadi 27 hari bulan 6 sehingga hari ini tiada bayaran diterima. Dan kita cuba approach untuk selesaikan perkara ini sebaik mungkin tetapi tiada maklumat daripada pemilik ataupun operator restoran. Setakat penggal pertama tahun 2023, Majlis Perbandaran Klang telah mengesan tunggakan cukai sebanyak 46,994 akaun yang melibatkan harta jenis komersial dan kediaman.
Pemilik atau penduduk harta yang tertunggak ini digesa untuk menjelaskan tunggakan bagi mengelakkan harta mereka disita dan dikenakan tindakan undang-undang. Setakat Ogos 2023, jumlah cukai taksiran yang berjaya dikutip adalah sebanyak RM474,649. Pelbagai alternatif telah dibuat oleh Majlis Perbandaran Klang bagi memudahkan urusan cukai ini bagi mengelakkan tindakan undang-undang diambil. Laporan Syukri Ibrahim, 999. Laporan itu mengakhiri rancangan 999 malam ini. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Sebarang maklumat kejadian jenayah boleh disalurkan menerusi email dan Facebook 999 seperti tertera. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.